Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hakikatnya kita nampak. Geng. Kita nampak apa yang berlaku dekat ahli parlimen Kuala Kangsar. Apakah perbuatan-perbuatan yang pernah dibuat oleh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional sebelum tertubuhnya Perikatan Nasional, sewaktu pengkhianatan yang berlaku di dalam Pakatan Harapan sehingga kan kerajaan Pakatan Harapan tumbang, lepas tu tertubuhnya satu kerajaan belum dinamakan sebagai Perikatan Nasional. Itu macam di dalam tu ada Parti Bersatu, ada Parti PAS dan ada Parti UMNO. Dan berduyun-duyun ahli-ahli parlimen daripada PKR, Parti Keadilan Rakyat, mai masuk ke dalam Parti Bersatu. Why? Kenapa tiba-tiba ni ahli-ahli parlimen yang dulu bertanding di bawah tiket PKR, tahu-tahu dia pun melompat meninggalkan PKR. Jadi, apa budaya ataupun perkara yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan terutama Parti Bersatu ni, budaya itu dia gunakan alasan disebabkan ahli parlimen Kuala Kangsar melompat ataupun memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk pengetahuan hampa, sampai hari ni ahli parlimen Kuala Kangsar langsung tak mai ke sidang parlimen. Last kali terakhir yang dia mai ke sidang parlimen sehari sebelum dia umumkan, dia keluarkan kenyataan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah budaya itu? Apakah budaya yang dibuat oleh Parti Bersatu ketika mereka tubuhkan kerajaan pengkhianat waktu tu? Budaya tu dia buatkan sebagai alasan. Kononnya ada ugutan terhadap ahli parlimen Kuala Kangsar, ada bayaran hak yang diberikan kepada ahli parlimen Kuala Kangsar. Padahal ini hampa boleh tengoklah. Aku akan bawa dengan hampa alasan sebenarnya dan sebab apa semua Iswadi Moni akan terangkan kepada kita semua dan kita boleh fikir sendiri. Tapi alasan yang diberikan oleh ahli parlimen Kuala Kangsar kerana peruntukan. Dan daripada dia umumkan, dia keluarkan kenyataan hari itu sampai hari ini, dia tak pergi ke sidang parlimen. Of course, kalau aku pun, kemungkinan aku akan dihentam, aku akan dikritik, aku akan dipandang serong oleh kumpulan-kumpulan aku. Kalau ahli parlimen Kuala Kangsar dia pergi ke sidang parlimen, of course lah, puak-puak dia 70 orang, 71 orang, 72 orang ni akan boykot dia. Memang lah. Pada aku memang akan berlaku macam tu. Sebab apa? Sebab pendirian ahli parlimen Kuala Kangsar dah tak sama dengan 72 orang ni. Yang ahli parlimen pembangkang ni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Baik. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan, habis cerita ke sudah, kita buat cerita yang ni pula lah. Tuan-tuan ingat MP Bersatu Iskandar Zulkarnain itu yang menyatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengharapkan supaya ada peruntukan untuk beliau. Ingat tuan-tuan Okay. Now, apa yang berlaku interestingly enough ialah beliau sudah tidak hadir parlimen, ikut maklumat yang saya dapat, dah kira-kira 2 minggu. Kita pelik. Sebab baru-baru ini Bersatu mengatakan bahawa tindakan akan diambil terhadap MP Kuala Kangsar ini kerana tindakan menyokong Perdana Menteri Malaysia, PMX. Itu satu, dia kata tindakan diambil. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku. Kita baca. MP Bersatu tak hadir sidang parlimen lepas umum sokong Anwar. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid tidak menghadiri sidang parlimen sejak mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri. Menurut rekod Hansard semalam 24 Oktober, Iskandar hanya muncul di Dewan Rakyat beberapa hari sebelum membuat pengumuman, iaitu 9, 10 dan 11 Oktober. Bagaimanapun dia tidak hadir sidang Dewan ketika mengumumkan sokongan kepada Anwar pada 12 Oktober. Iskandar juga tidak hadir ke Dewan ketika Anwar membentangkan belanjawan pada 13 Oktober serta tidak menghadiri 7 persidangan Dewan Rakyat berikutnya. Parlimen bersidang dari Isnin hingga Khamis kecuali hari tertentu seperti ketika pembentangan belanjawan. Antara 12 Oktober hingga 24 Oktober, dia hanya memaklumkan sebanyak 2 kali di bawah peraturan mesyuarat di Bersatu mengenai tidak hadirannya, iaitu pada 19 dan 24 Oktober. Pelbagai usaha dilakukan Malaysia kini untuk menghubungi Iskandar tetapi tidak membuahkan hasil. Iskandar sebelum ini menjadikan isu kos sara hidup di kawasannya untuk menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa mahu menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan bantuan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Bersatu itu bagaimanapun menegaskan dia masih kekal sebagai pembangkang.
Pada 13 Oktober, Ketua Pemegang Hamzah Zainuddin mendakwa Iskandar diugut oleh pihak berkuasa yang dipaksa menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Hamzah mendakwa Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu membuat keputusan setelah dia dibawa ke sebuah hotel di Damansara di mana dia bertemu dengan pegawai kanan SPRM. SPRM menafikan dakwaan tersebut. Susulan itu, Anwar menegur Hamzah dan memberitahu Setiausaha Agung PN itu untuk mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa supaya mereka boleh menjalankan siasatan. Semalam, Ketua Polis Negara Raziuddin Hussein berkata tiada laporan diterima berhubung dakwaan ugutan terhadap Iskandar. Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio pula mencadangkan Iskandar dipanggil ke Parlimen untuk menjelaskan mengenai kedudukannya serta menjawab dakwaan yang dibuat oleh Hamzah. Now, saya terfikir, saya rasa ada beberapa perkara sebenarnya yang mungkin berlaku dalam situasi ini. Perkara pertama yang mungkin berlaku adalah kerana mungkin ada ugutan daripada pihak Bersatu. Pihak Bersatu mungkin ada membuat ugutan kepada kepada Iskandar. Iskandar Zulkarnain berkenaan dengan sokongan tersebut. Supaya dia tarik balik sokongan tersebut, jadi beliau ada berbelah lagi. Ini spekulasi saja. Saya buat spekulasi dahulu. Berkemungkinan juga yang kedua disebabkan oleh saranan Gobind Singh Dio bahawa beliau dihadapkan ke saya sebut apa tadi? Mencadang Israel Parlimen untuk menjelaskan kedudukannya. Dia dipanggil ke Parlimen untuk menjelaskan adakah benar beliau diugut. Adakah benar beliau diugut? Nyatakan di dalam Parlimen. Now, kesan kepada itu, tiba-tiba Hamzah berkata, saya sebenarnya tidak diugut. Agak-agak apa jadi, tuan-tuan? Apa jadi dengan Hamzah Zainuddin punya kenyataan bahawa beliau telah diugut? Jadi, ia adalah membawa kepada satu konotasi sangkaan buruk kepada SPRM. Negative connotation kepada Hamzah Zainuddin, kepada Perikatan Nasional, dan juga berkemungkinan sesuatu boleh diambil tindakan terhadap Hamzah Zainuddin. So, dia dalam dilema sekarang ini. Mungkin pada masa dia nak keluarkan nyataan itu, dia macam panik. Alamak, kita tak boleh nak pecat. Kita lawan balik kat Perak, mati kita kat Kuala Kangsar. Tapi dalam masa yang sama, dia dah buat sokongan. Kita tak boleh biarkan dia buat sokongan. Tapi dalam masa sama, apa nak kena buat? Dia keluar kenyataan. Oh, dia telah diugut. Sedangkan Iskandar Zulkarnain sendiri tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau telah diugut. Terdapat dakwaan bahawa ada wang yang bertukar tangan dan sebagainya. Tidak ada daripada Iskandar. That is why wartawan cuba nak menghubungi Iskandar Zulkarnain, tetapi tidak ada respon. Jadi betul lah. Kalau betul, bawa ke Parlimen, kita tanya. Di atas orang kata apa, janji dan sumpah setia untuk berkata benar, nyatakan apakah ada dakwaan tersebut itu benar, bahawa terdapat ugutan, bahawa terdapat sogokan. Balik kepada cerita, kenapa Hamzah tiba-tiba mengeluarkan idea sogokan dan ugutan, tuan-tuan? Benda itu berlaku, tidak lain tidak bukan. Kita tengok zaman Perikatan Nasional sendiri, perkara itu berlaku. Kan saya kata, ramai di kalangan ahli-ahli Parlimen, Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan, menyatakan mereka di-approach, didatangi dan dihubungi oleh orang tengah menawarkan jutaan ringgit. Malah ada di antara mereka yang diugut kalau sekiranya kamu tidak menyokong, maka dakwaan akan dikenakan kepada kamu. Kalau tuan-tuan ingat, Xavier dahulu, pegawai Xavier, kan? Pegawai khas Xavier ditangkap polis melibatkan dana 1.2 juta. Tuan-tuan ingat pegawai khas bekas menteri Xavier ditahan melibatkan 1.2 juta. Now, selepas kejadian itu, kan, yang ini berlaku 16 Februari 2021. Februari 2021. Okey. Pegawai itu yang ditangkap itu berlaku pada Februari 2021. Okey, ingat tarikh ni Februari 2021. Baik. Now 12 Mac 2021, 12 Mac 2021, Xavier umum keluar PKR sokong PN. Februari, ugutan tangkap dan sebagainya 1.2 juta. Pegawai dia
Tapi ada dakwaan mengatakan berkemungkinan akan terpalit sekali dia sendiri. Mac 2021, saya sokong Perikatan Nasional. Xavier ni tuan-tuan. Walaupun saya dalam keadilan, dia orang PKR sama dengan saya. Walaupun kami dulu berlainan camp dan saya lawan Xavier. Saya antara orang yang lawan Xavier dalam parti saya sendiri. Dia lompat. Orang lama ni. So, cerita yang sama dia nak gunakan untuk Iskandar Zulkarnain. Tapi malangnya tak berjaya. Saya nak cerita tuan-tuan. Peruntukan ahli parlimen lebih kurang 3.4 juta, lebih kurang macam tu. Okay. 2 juta sebenarnya ahli parlimen dapat untuk pembangunan di tempat dia. Semua pembangkang kerajaan dapat. Yang tak dapat 1.4 juta tu, yang ahli PAS kata nak bagi orang mati, nak bagi orang sakit, yang tu dia tak ada. Nak bayar office, yang tu dia tak ada. Yang tu memang tak dibagi. Tetapi 2 juta untuk pembangunan rakyat dibagi. 1.4 juta tu untuk diri dia. Bukan dia nak masuk poket dia, bukan saya nak cerita macam tu. Itu untuk dia nak gunakan, bayar-bayar budak-budak dia, untuk buat gerak kerja, kempen dan sebagainya. Itulah duit dia gunakan. Yang tu yang diorang kecoh tu. Sedangkan 2 juta memang diberi. Kan? 2 juta memang diberi. So kalau kita tengok tadi tuan-tuan fikir sendiri. Daripada mana datang idea Hamzah Zainuddin tentang ugutan, tentang orang kata apa, duit, daripada mana? Kalau bukan dari pengalaman dia sendiri. Kan? Saya bercakap dengan 2 orang ahli parlimen sendiri berkenaan dengan perkara ini, di mana mereka mendakwa, ya. Saya dihubungi orang PKR, ahli parlimen PKR, dua-duanya dah tak jadi ahli parlimen lagi lah. Dan kami telah ditawarkan jutaan ringgit untuk kami melompat. Tapi kami tak terima lah. Oh, by the way, kepada Kak Natrah lah, bekas ahli parlimen Sekijang, saya doakan, kita doakan juga tuan-tuan, beliau diberi kesembuhan kerana diberi ujian orang kata kesihatan. Kita doakan insya-Allah semoga diberi kesembuhan. Juga kepada YB Rafizi lah, kan, juga diberi kepada YB Rafizi. Baik, habis kat situ kan. Saya teringat dengan apa orang kata, Zizi Karana punya lagu kan. Dia punya lirik dia. Yang lagu, ingat tuan-tuan. Sakit hati semua nak luah, banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah, kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Hati hitam semua nak luah, banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah, kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah, tuan-tuan. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Okey, okay, alhamdulillah kan, kita dah dengar ulasan daripada Iswadi Moni. Cuba apa tengok. Ini semua, ini budaya-budaya ni semua yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin. Dari mana? Dulu Hamzah Muhyiddin Yassin. Dari mana depa boleh cekau duit ni? Depa boleh cekau duit, depa boleh bayar kepada ahli-ahli parlimen hak melompat untuk tubuhkan Perikatan Nasional. And seperti mana Iswadi cakap ni, hak yang Javier, and 2 juta ringgit. And tiba-tiba dia melompat memberi sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Why? Kenapa tiba-tiba berlaku macam tu? Jadi inilah orang kata pengkhianat akan dikhianati. Tak lama. Sama ada cepat dengan lambat aja, pengkhianat mesti akan dikhianati. Pada aku, pengkhianat ni memang tak boleh pakai namanya. Depa ni kalau macam depa dah pernah rasa nikmat berkuasa, depa boleh rasa nikmat jadi menteri, dapat duit juta-juta. Weh, untuk tahun depan pun depa nak dapat banyak tu tahu juga. Depa nak juga dapat duit hak yang banyak ni. Sebab tu dia adalah perjanjian, dia ada macam-macam lah perjanjian puak-puak ni untuk apa? Untuk money. Perjanjian yang penting hang bagi duit kat aku ikut hang. Kalau hang tak bagi duit, tobat aku tak ikut hang. Ahli parlimen yang kekal duduk di dalam PKR pun menceritakan memang depa terima ugutan, memang depa terima terima offer daripada pihak kerajaan waktu tu.
Sebab apa? Untuk apa? Untuk apa mereka offer lagi? Walaupun dia dah tubuh kerajaan, Muhyiddin dia dah jadi Perdana Menteri, sebab apa? Masih berjalan untuk offer kepada ahli-ahli parlimen pembangkang ketika itu. Untuk apa? Untuk nak kukuhkan kerajaan mereka. Sebab waktu mereka dapat tubuh kerajaan, hanya 114 je. Hanya 100 berapa belas je. UMNO tarik sokongan, tumbang. Jadi, untuk nak mengukuhkan lagi kerajaan mereka offer dah lagi kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Sehingga kan, kalau tak silap aku siapa nama? Yang pergi buat laporan polis, yang tunjuk WhatsApp, bukti-bukti. Memang saya di offer, saya berjutaan ringgit, saya di offer jadi itu, jadi ini. Sebab tu waktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, menteri saja ada 70 orang. Menteri saja. Para pengkhianat yang melompat dapat jawatan menjadi menteri kan. Yang pas ni, dia apa? Dulu dia bukan main lagi. Oh, kerajaan pintu belakang adalah pengkhianat, perosak. Lalas dia sendiri, dia menubuhkan kerajaan pintu belakang. Dia itulah pengkhianat. Dia tahu ini adalah undi rakyat waktu PRU14. Rakyat bagi undi kepada Pakatan Harapan, tapi dia menumbangkan Pakatan Harapan, dia naik dia tubuh kerajaan dia. Kena ingat, dalam pengkhianatan, kalau pertama-tama terima duit rasuah, duit haram, Allah takkan izinkan menang untuk pilihan raya yang akan datang. Allah takkan izinkan puak-puak ni menang. Memang mereka akan tumbang, mereka akan kalah. Sebab apa? Cara yang haram jadah, cara mereka buat perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, dan mereka menghalalkan perbuatan tu. Mereka menghalalkan perkara-perkara apa hak mereka buat tu. Mereka kata, oh, apa yang mereka buat tu semua bagus. Padahal haram. Padahal pengkhianat. Di dalam Islam pun menentang pengkhianat. Tali barut ke apa belah semua. Ini adalah haram, masuk neraka. Mudah sangat kita nak cakap. Pengkhianat, buat benda-benda haram, masuk api neraka. Jadi, itulah, jangan jadi pengkhianat. Sebab kita boleh tengok apa-apa pimpinan-pimpinan yang ada di macam di dalam Perikatan Nasional, langsung tak ada kelayakan. Semata-mata kuasa. Kononnya dulu dia pernah jadi menteri ni. Tiba-tiba dia nak jadi Perdana Menteri. Pada aku, kalau dia tak ada kelayakan, dia tak ada pengetahuan, dia tak ada pengaruh, macam mana nak bina negara? Macam mana nak bangunkan negara? Hampa Perikatan Nasional tumbang, hampa tinggalkan beban yang besar kepada kerajaan hari ini. Hampa meninggalkan hutang 1.5 trilion, telur tak ada, minyak tak ada, ayam pun tak ada. Kerajaan hari ini selesaikan satu persatu. Janganlah hampa berasa hampa dah berjaya, padahal hampa gagal. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walaun, jangan jadi mangkak, jangan jadi... Terima kasih banyak. Assalamualaikum.